Saya sebagai menteri dan kementerian takkanlah dalam engagement ataupun dalam kita berbincang itu, kita rela untuk mana-mana peniaga membuat satu menu kelas rendah, ya, yang mungkin kuahnya cayak kata orang utara, ya, ataupun nasinya Relax jelutong daripada beras yang tidak berkualiti ataupun ikan atau ayamnya tidak berkualiti, ya. Takkanlah saya rela untuk menerima menu itu dan tanggungjawab maruah kementerian. Tetapi bila kita pergi pada setiap pasar raya itu, kita dapati lauknya atau menu yang premium. Nasi kandar Yasin, nasi kandar kayu sebagai contoh. Lauk itu lauk yang premium. Ada 30 lauk. Cuma mereka menyahut seruan kerajaan dan mereka mengambil sedikit portion itu untuk dijadikan menu rahmah. Dan kita pun tak namakan itu untuk menu B40. Semua orang boleh menikmati hidangan itu. Kerana kita ingin menjaga juga air muka ataupun maruah golongan B40 itu. Ini bukan nasi orang miskin. Tetapi ini adalah hidangan untuk semua. Ini bukanlah satu penyelesaian segala-galanya, saya akui. Ini mungkin satu langkah jangka pendek bagi kami mendepani satu segmen yang benar-benar memerlukan. Rakan-rakan saya daripada Kementerian Ekonomi dan Kewangan sendiri yang berhormat Perdana Menteri, dan kami ada, kerajaan ada NACOL, National Action on Cost of Living, yang di dalamnya mengandungi 11 kementerian yang bertanggungjawab dalam isu cost of living ini. Kami sedang berusaha keras, tetapi ialah betul yang low hanging fruit itu memang dapat kita capai sekarang, tetapi untuk meningkatkan pendapatan rakyat adalah solusi paling tuntas untuk kita mendepani kos minta laluan. Biar saya habiskan, saya bagi. Jadi untuk itu saya sangat insaf bahawa kementerian ini tidak boleh work in silos. Kita mesti ada concerted effort yang mesti kita cepat bertindak dalam NACOL. Kita akan laksanakan subsidi bersasar supaya subsidi kerajaan itu akan benar-benar kita dapat salurkan pada segmen yang tepat dan betul. Biarlah maknanya orang-orang yang mampu, mereka terus hidup dengan kemampuan mereka, dan B40 miskin tegar ini dapat kita santuni secara bijak dan efisien. Betul-betul, kalau kita pergi ke Kuala Lumpur sebagai contoh, setiap hari kalau kita makan tengah hari di mall ataupun di pusat-pusat makanan yang high end, penuh setiap hari. Makan tengah hari, ada yang membawa anak-anak mereka minum kopi di Starbucks, Coffee Bean. Ada yang meraihkan hari jadi anak mereka di hotel-hotel 5 bintang. Itu biarkan. Ekonomi must grow. Kita pun tak nak tengok KFC tutup, Starbucks tutup, pusat-pusat perainan kita tutup. Itu maknanya menunjukkan ekonomi kita, tempatan kita berkembang. Sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, saya gembira melihat ekonomi tempatan semakin berkembang. Tetapi jangan ada yang lupa disantuni. Maka target masa pendek kementerian ini adalah untuk betul-betul melihat, bagi saya miskin tegar, itu mesti kita raihkan. Dan saya berdiri atas prinsip bahawa insya-Allah dengan izin no one can go hungry
in Malaysia. Jangan ada rakyat yang perut mereka tidak berisi dalam negara kita. YB Hulu Langat menyatakan adakah ini satu paksaan? Tidak. Bila kita memanggil sesi lebat urus, persatuan kedai-kedai India Muslim ataupun kedai-kedai mamak, mereka ni kaya-kaya. Maidin, kalau dia tak nak participate pun, kita tak boleh cakap apa. Mereka dah kaya. Begitu juga dengan Econsave, Ion Big tadi, mereka tidak kisah pun kalau mereka tak nak ikut sama. Tetapi mereka rela untuk bersama. Dan tidak ada paksaan. Dan setakat hari ini, Datuk Bertua, KPDN nyatakan kerajaan tidak berbelanja walau 1 sen pun dalam menjayakan inisiatif Payung Ramah ini. Minta celah. Semuanya adalah merupakan satu libat urus yang kita adakan secara sukarela. Ini jangka pendek. Kalau betul ada yang berhormat yang berbahas adakah dia boleh sustain, saya pun tak boleh beri jawapan. Tapi sejauh mana dalam hati rakyat ni ada rahmah, dia boleh kekal. Cita-cita saya adalah kalau boleh rahmah ini jadi suatu value. Mungkin sampai bila-bila setiap peniaga ataupun antara kita yang membuka perniagaan yang untung ataupun tidak untung, tapi ada portion daripada perniagaan kita itu, kita dah niat untuk membantu orang yang susah. Kalau itu boleh berlaku, insya-Allah negara Malaysia ni juga boleh menjadi negara yang penuh kasih sayang. Itu kalau boleh kita educate lah ya, semua pihak, para alim ulama kita ya, cendekiawan kita di universiti, kalau boleh menjadikan itu satu value, dia baik untuk negara kita. All will benefit, insya-Allah. Tentang Kanga tadi, ya, saya dah banyak kali menyatakan dia bukan satu paksaan. Dan memang saya akui sebelum ada pun menu rahmah ini, dah ada nasi ekonomi. Zaman Datuk Seri Najib, yalah, yang baik saya akan katakan baik. Ada nasi satu Malaysia atau apa pun. Saya dah sebut pun tak kisahlah. Ramah ke tak ramah ke, yang penting perut rakyat itu mesti diisi. Itu yang penting sekali. Saya tidak pernah nak paksa pun. Yang baik kita ikut dan teruskan benda yang baik ini. Itu satu benda yang saya rasa kita kena kongsi bersama.